Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Ini adalah demonstration video untuk job sheet 1 plan 3D. Okay, yang mana kita akan lukis structure drawing. So prosedur dia adalah, first kita mintalah copy of job sheet 1 drawing. Okay, sebab apa? Sebab dalam slide ni saya ada attach tapi takut gambar tak clear. Okay. Kedua, tengok demonstration video ni secara mendalam. Okay. Ketiga, createkan prosedur report berdasarkan video ni, yang mengandungi step by step method untuk hasilkan lukisan plan 3D tu. Report sepatutnya mengandungi semua information secara detail, termasuklah ukuran-ukuran yang ada, butang mana yang ditekan ataupun command apa yang saya guna. Dan untuk membantu memahamkan proses yang awak buat tu, boleh ambil screenshot lah. So kita buat step by step report untuk kita hasilkan lukisan plan 3D. Untuk job sheet 1 ni kita hanya lukis structure dia, dan seterusnya submit lah report tu kepada pensyarah awak. Ini adalah drawing job sheet 1. Top deck, main deck, key elevation dia apa semua lah. Semua ni ada. Kalau tak clear di sini, awak boleh minta dengan pensyarah awak lah. So tanpa berlengah, saya akan buka AutoCAD lah. Jadi untuk first, saya minta semua ready dengan software ni lah. Kalau nak buat kan, InsyaAllah kalau diberi peluang, kita akan masuk ke PKDN Kemaman. Jadi di situ adalah kesempatan untuk awak buat plan 3D punya job sheet ni. Jadi untuk first, saya kena createkan projek baru. Di bawah projek baru ni, saya akan mention tajuk projek ni adalah plan drawing, 3D plan drawing. Nama projek ni awak boleh create apa-apa nama projek pun sebenarnya. So awak boleh je letak nama lain pun, tak ada masalah. Cuma bila kita nak hantar nanti, memudahkan kita punya kerja lah kan, kalau kita dah letak nama ni kan. So bila pada application yang sebenar, awak kena letak nama projek awak tu sendirilah. Kemudian dekat mana, apa optional description yang awak nak buat, terpulang pada awak. Ini maklumat tambahan saja. Nak buat boleh, nak tinggalkan pun boleh. Yang ini adalah tempat di mana awak patut simpan file awak. So saya ada tempat khas, saya nak simpan dalam file yang saya dah create kat sini. Kalau pada defaultnya, dia akan save dekat dalam awak punya dokumen. Dalam dokumen tu dia ada software AutoCAD Plan 3D tu, dia dalam tu disimpan. Tapi macam saya akan create di sini lah. Saya create dekat sini. So nanti dia akan create lah satu file yang baru atas nama ni, 3D plan drawing. Next, saya pilih metrik lah. Sebab macam mana nak tahu pilih metrik ke apa, awak kena refer pada awak punya measurement, ukuran dalam lukisan awak, dalam bentuk inci ke ataupun dalam bentuk
meter milimeter tu kan. So metrik lah saya. Okay, next. Ini untuk PNID punya drawing. So abaikan, awak boleh next kan saja. Ni dia punya setting. Kalau awak dah pilih file dekat yang tempat awak save tadi, automatic dia buat lah. Okay, yang ni pun boleh abaikan. Finish. Okay, dia akan createkan satu file. Dia mengambil masa based on laptop awak lah. Kalau laju laptop awak, lajulah. Okay, sudah. So macam mana saya nak tahu saya punya file dah di-create kan? Okay, saya boleh tengok di saya punya desktop lah kat luar ni. Desktop ni sebab saya save di sini. So inilah file saya tadi kan, saya create kan. Okay, so dia simpan di situ lah. Okay, so next adalah kita createkan file lukisan. So job sheet 1 hingga job sheet 4 adalah satu lukisan yang berterusan. Sebab tu saya tak tulis tajuk saya ni job sheet 1, job sheet 2, job sheet 3, job sheet 4, tak. Sebab lukisan ni adalah lukisan yang berterusan. Maknanya yang first job sheet adalah awak buat lukisan structure. Second job sheet adalah awak buat lukisan dia punya 3D punya equipment, dan seterusnya lah. Okay, sebab tu saya tak letak nama job sheet 1, job sheet 2 tu. Okay, so first saya akan createkan satu drawing atas nama overall plan. Okay, author dia awak tulislah nama masing-masing lah. Ini saya yang buat. Okay, kemudian tekan OK. So dia akan create satu lukisan lah untuk satu workspace dalam 3D. Jadi awak buatlah lukisan apa yang awak nak dalam 3D lah kan. Okay, so untuk memudahkan awak melukis ni, sila print job sheet tadilah. Kalau awak dah print siap-siap, selesai, senang. Kalau awak tak print tu yang jadi masalah. Nak kena refer, nak kena buka balik dalam komputer, susah. Ataupun pilihan lain adalah awak viewkan dalam device lain lah. Okay, device lain, contohnya ada handphone ke apa kan. Okay, so based on gambar tadi, drawing job sheet 1 tadi, kita ada 2 tingkat structure. Okay, dan juga tangga. Jadi saya mulakan dengan main deck dululah. Okay, saya mulakan tingkat bawah dulu, kemudian kita naikkan tingkat atas. First adalah kita perlu lukiskan dia punya grid. So pergi kat structure ni, ada grid, ada member apa semua ni kan. Ni bahagian structure. So saya pergi dekat grid, saya tekan grid. So di sini saya akan tulislah apa yang saya nak. Saya tulis main deck lah. Okay, main deck. Okay, paksi dia apa semua ni, ini awak perlu tentukan based on lukisan tu. Okay, so pastikan awak tahu macam mana nak buat. Kalau saya startkan dengan 3 point dulu. So saya tulis 0, 0, 0. Okay, di mana paksi X saya di sini. So kalau dia tak ada extension warna hijau tu, awak boleh buka lah extension sendiri. Okay, buka pola pun tak apalah. Okay, paksi X, paksi Y, paksi Z. So axis value, row value dengan platform value. Platform value ni ketinggian, so mudahlah untuk ketinggian. Sekarang ni nak buat
Dulu ketinggian dia, kalau nak buat ketinggian lah, ketinggian tingkat 1 adalah 3000. So 3000 kosong ke 3000, maknanya daripada grid tu akan bermula daripada kosong, titik kosong di paksi X dengan Y dengan Z ni ke atas banyak 3000. Okay. Axis value dengan row value. So axis value saya (6250) campur 6250. So okay, itu axis value saya. Row saya pula 3000, 5000. Okay, kemudian saya create. So sebelum buat apa-apa, kita cuba pastikan lukisan ni betul ke tidak. Kita verify dulu dengan lukisan yang sedia ada. Okay. Saya rasa saya ada tersilap. Maafkan saya kena edit balik. So sini 3000, ni bukan 5000, sorry, 8000 lah. Dia kena nilai bertambah. Tadi dari sini ke sini 3000, jarak sini ke yang satu lagi adalah 5000. So dia pakai paksi, dia pakai koordinat. So kena tambah lah nilai dia 5000. Okay. So macam tu. Okey. Seterusnya ada gambar satu lagi kotak di sini, di bawah ni, yang melambangkan tangga. Okey, yang menempatkan tangga nanti. Okey, macam mana nak buat? Okey. Saya tetap pakai 3.000 sebab saya dah biasa pakai macam tu. Terpulang pada awak atas pensyarah masing-masing mengajar macam mana. Okay. Seterusnya kita buatlah dia punya jarak. Platform value tetap sama. Okay. So axis value ni kena negatif lah sebab dia bawah paksi Y dengan X. So untuk buat axis value, nilai dia positif sebab dia ke kanan je. 1500. Tapi dia tak mula dengan kosong. Dia mulakan dengan kosong tu, betul. Untuk row value pula, dia mula dengan negatif 3250 campur 1500. So tambahlah sendiri 4750. Negatif 3250. Okay. So selesai. Okay, reconfirm balik. Okay ke tak lukisan tu? Saya rasa tak ada masalah lah. Okay, so dah siap bahagian grid tingkat bawah. Kita akan buat grid tingkat atas. Jadi sebelum saya buat grid tingkat atas, saya nak buat layer dululah. Saya nak simpan semua grid ni dalam layer, satu layer. So saya buat layer untuk
main deck grid, sorry, grid lah depan, grid main deck. Okay, so selectkan semua ni, masukkan dalam main deck punya grid. Okay, secara automatiknya kalau saya tutup nanti, ialah kalau berserabut nak lukis kan, dah ada banyak, so kita boleh tutup bila-bila masa. Okay, lukisan yang seterusnya adalah tingkat atas dia. Saya nak buat tingkat atas. So terpulang pada awak nak start daripada kosong ke, ataupun daripada tingkat atas ni ke. So koordinat, pastikan awak pandai guna koordinat dia. Okay, pandai mainkan koordinat dia. Kalau saya suka start daripada kosong lah. Saya suka start daripada kosong. Okay, dia nak paksi X, paksi Y, paksi Z. Okay, value dia adalah, kita tak mulakan dengan kosong untuk ketinggian dah. Kita mulakan dengan 3000 lah. 3000 ke 6000. Okay, untuk row pula sama sahaja dengan yang tadi, dengan yang grid asas tadi. So betul lah, betul. So kosong 3000, 8000. Paksi Y pun paksi X pun sama macam tadi. Okay, so bila saya tekan create, dia akan create kat atas lah, tingkat atas dia. Okay, tak ada bertindan punya line. Okay, cantik. So untuk memudahkan pandangan kita tutup yang bawah dulu. Okay, so dia terapung lah ni. Okay, so ada satu lagi kotak di sini. Okay, so terpulang pada awak lah. Kalau yang di sini saya tak akan pakai 000 lah, saya permulaan saya. Okay, saya akan mulakan dengan titik di sini lah. Okay, ni. So dia nak paksi X, paksi Y, paksi Z. So saya kena tahu yang ini adalah 000 di sini. Okay, jadi ketinggian dia daripada sini ke atas adalah 0 ke 3000. Okay, untuk row dari sini ke bawah, so dia negatif lah. Sini dia jadi 000, bila ke bawah akan jadi negatif lah. Okay, so untuk row kita ada 0, negatif 2500,0. Okay, yang paksi X nya sini adalah 0, so ke kanan sebanyak 3000. So 0, pastikan dia sama. Pandangan di atas pun cantik lah. Okay, okay, siap grid bahagian atas. So kita buat layer untuk tingkat atas punya grid lah. Grid top deck. Okay, dan masukkan dalam top deck. Okay, so kalau saya buka kedua-duanya, dengan harapan tidak bertindan lah.
Okay, so jadi macam tu. Okay, seterusnya apa yang kita kena buat adalah kita dah siapkan grid, jadi kita buatlah dia punya structure. Okay, saya suka mulakan dengan tapak lah. Biasanya kalau buat structure, biasanya lah kita buat tapak lah dulu kan. Jadi saya matikan yang top. Okay, so untuk tapak dia ada setting di bahagian kanan. Kalau pada lukisan awak boleh zoom. Dia punya setting, nama dia footing. Kita panggil footing kan. Footing ni, okay. Footing, so pergi kat setting, pergi kat footing. Okay, kita ada size dekat setting situ, dekat general notes tu awak boleh dapatkan dia punya setting pada lukisan tu ada kat general notes. So footing size dia, length adalah 500, lebar 500, kedalaman 600. Dia punya standard ASTM, kod adalah konkret. Tekan OK dan tekan saja footing ni. Based on lukisan awak, carilah kat mana kedudukan tapak dia kan. So setiap satu ni lah ada satu. Okay, boleh dapatlah tu footing siap. Dah selesai footing, kita pergi kepada kolom lah. Kita buat kolom pula. Kolom adalah tiang lah, tiang ni yang menegak. Kalau ni kita panggil beam lah, yang melentang ni kan. Okay, so kita buat kolom pula. Setting kolom pun ada juga dinyatakan di general notes tu. Apa kolomnya, apa beamnya, dia punya setting. So macam mana? Pergi dekat setting, tekan member setting. Okay, so dia punya standard shape AISC, jenis dia W, size dia 12x30. Carilah 12x30 sini. Material dia adalah ASTM. Dia punya material code adalah A242. Jadi bila saya nak buat untuk kolom, titik yang saya pilih adalah titik tengah, bukan titik atas, bukan titik bawah. Okay. So dekat mana dia punya kolom, boleh tengok pada lukisan. Okay, awak dah settingkan macam tu. So kolom dia, untuk memudahkan lagi, kita tukar pada 2D punya drawing. Okay, so mudahlah untuk kita tekan nanti. Tekan setting member tadi, tekan pada tempat yang mana awak nak buat kolom. Okay, siap satu. Sorry, tadi ni sorry, saya pakai realistik. Tukar ni lah, tukar line model lah, line model, supaya tak ganggu. Okay, nanti awak akan nampak je dua. Bila dah ada dia buat macam tu gambar dia. Okay, ulang lagi. Pastikan titik yang awak pilih tu tepat. Okay, buat untuk semua footing yang kita dah settlekan tadi.
Okey. So bila kita tukar jadi shape model, kita boleh nampak lah kita dah selesaikan benda tu. Okey, kita dah buat dia punya kolom. Sekarang ni kita nak buat dia punya beam. Okey. So pergi dekat setting, member. Okey. Kita tengok pula dekat lukisan tadi, drawing kita, setting beam macam mana. Jangan anggap dia sama lah, sebab ada soalan dia sama, ada soalan dia tak sama. Kalau kebetulan macam ni, saya tengok setting dia sama saja seperti kolom, jadi tak ada masalah lah. Cuma bila setting kolom ni, saya lebih suka menggunakan point titik tengah atas ataupun ikut pada keadaan. Okey. Kegunaan dia nanti awak nak letak grating ke apa semua, adalah function dia tu. So dah tekan tu, tukar balik line model untuk memudahkan awak nak tekan point kat mana. Okay. Okay, kenapa saya pilih titik atas tadi? Inilah tujuan dia, nak bagi dia ni duduk macam tu. Duduknya di bawah, bukan duduk tengah-tengah nanti. Okay. Okay. Overall dah selesai bahagian sini. Sekarang kita nak trimkan dia cantik sikit. Tak adalah bertindan, nampak ni. Ni dengan ni kan dah bertindan macam tu kan. So kita cantikkan lah sikit dia punya ni. Cara dia kita pakai ni lah, meter kat member ni untuk bucu. Ni dengan ni. Okay. Ni dengan ni. Ni dengan ni. Ni dengan ni. So cantik lah sikit. Sekarang ni masalah dia yang bawah ni pula. So kita pakai cut back. So tekan ni, tekan ni. Macam tu lah. Okay. Nampak gayanya saya terlupa satu lagi tiang kolom di sini. So cara dia sama sajalah, kita ulang balik benda yang tadi. Cuma bila nak buat member tu, saya pakai titik tengah lah. Sebab ni kan sebab dia ni kolom. So bila dah tukar balik shape, okay, dah nampak cantik macam tu. Okay, so siap bahagian sini, kita buat yang dalam pula lah. Okay. Buat dulu yang bucu. Okay. Lepas tu kita buat yang tepi macam ni lah. Okay, sorry. Yang tepi macam ni kita tak boleh nak potong sangat lah. Tak payah potong pun tak apa, nanti dia hilang macam tu kan. So yang ni tak apalah, kita abaikan. Cuma potong yang bawah lah. Okey. Oh, ada satu lagi.
Okay, selesai structure untuk kolom dengan beam di tingkat bawah. So kita ulang juga benda yang sama. Okay, jadi bila saya dah buat macam ni, kalau saya tutup grid, okay, so saya nampak structure. So saya tak nak bagi nampak structure, so saya masukkan semua structure ke dalam satu layer. So kita tulis je lah main deck structure. Okay, main deck structure. So semua ni kita masukkan dia ke dalam layer yang kita dah create tadilah. Okay, dah masuk. Jadi kita dengan mudahnya kita boleh tutup. So kita buka yang top punya ni, top punya grid. Okay, so kita nak tengok dia punya ni, dia punya drawing lah, macam mana nak buat bahagian atas pula. Okay, so bahagian atas ni sama saja dia punya setting. Awak boleh check balik pada drawing. Okay, di setting, okay, titik tengah W ni betul dah semua. Tekan seperti biasa, buat dia punya itulah. Okay, saya tak suka ada ni, saya suka pakai two line sebab memudahkan saya nak klik pada font yang sebenar, font yang tepat. Okay, dah siap bahagian kolom. Betul lah kolom. Sekarang kita nak buat beam dia pula. Okay, check dulu. Okay, cantik dah. Okay, dah cantik kat situ. Kita buat beam lah pula. Okay, macam saya cakap tadi, saya suka pilih titik tengah atas untuk buat beam. Okay, so semacam tadi jugalah, kita trimkan yang patut. Kemudian kita potong yang bawah ni lah. Okay, so saya tutup grid. Jadi saya masukkan structure ni ke dalam top deck punya layer. Saya rasa saya nak tukar nama lah structure tu, biar di depan, supaya saya tahu saya ni bukakan grid ke structure dulu. Samalah dengan main deck ni pun, saya tukar nama structure di hadapan. Okay,
So masukkan semua ni ke dalam structure punya inilah layer. Okay, so bila saya buka layer untuk main deck, jadi macam ni lah kedudukan dia kan. So bila tengok cantik dia. Okay, okey, siap bahagian beam dengan kolom. Saya nak buat bahagian tangga. Okay, tangga dia. Tangga dia duduk dekat sini lah, kawasan sini kan. Saya pergi pada line model lah. And saya tutupkan semua kecuali grid main deck. Okey. Apa kita tengok pada structure punya drawing punya setting untuk tangga. Okey. Mana stair. Dia pakai stair, bukan dia pakai ladder So dia pakai stair. So kita tengok setting stair ni macam mana. Okey. Kalau ikut pada setting di drawing awak, stair width 1005, thread dia 250. So itu saja dia punya setting. Tak ada masalah dah. Kedudukan tangga dia tu macam mana, sila perhatikan kedudukan north, south, east, west awak. Okay. Dia kata bila looking to north, maknanya awak berada di south. So tangga ni berada di belah kanan ni, bawah sini, pada paksi X ni, sebaris dengan paksi X. Tapi saya nak tahu jarak dia, panjang mana tangga ni saya perlu buat. Okay, so saya ada satu drawing yang menunjukkan panjang tangga tu. Awak boleh tengok pada stair detail punya drawing. Hopefully awak boleh print lah benda ni kan. Stair detail punya drawing. So jarak dia pada titik sini ke sana, ke paksi X ni adalah sebanyak 3250. So cara saya adalah saya gunakan panduan line. Saya cari titik tengah dia. So saya buatlah sepanjang yang dia kata tu 3250. Okey. So itu adalah jarak tangganya. So nanti saya hanya tekan sini dan tekan ni je lah. Kemudian satu lagi jarak adalah dari sini ke atas, ke tingkat atas. So saya buka top grid ke sinilah. Okay. So untuk tingkat atas tu kita kena tengok jugalah dia punya kedudukan dia macam mana kan, nak naik atas. So panduan yang saya nak buat adalah satu garisan lurus dari titik sini ke atas lah. Okay. Untuk memudahkan, saya buat garisan straight line dulu. Daripada titik tengah okay. Pastikan dia berada pada yang garisan extension hijau tu okay. Sampai dia berjumpa point, kemudian awak naikkan ke atas. So point yang awak kena tahu adalah point di sinilah. Jadi ini adalah sebagai panduan punya titik. So nak mudah lagi, kalau tak nak berserabut, kita buang line dulu tu nanti. Kita buat line macam ni, segitiga. So ni dah boleh buang, ini pun dah boleh buang. Okay, sekarang kita tinggal buat tangga je.
So tangga macam mana nak buat? Saya dah setting tadi stair di sini. Okey, saya dah setting ini. Kemudian kita buat stair daripada titik sini ke titik tengah. Cari titik tengah tekan titik tengah midpoint. Okey. Itu satu. Satu lagi. Tekan stair. Tekan titik tengah, tekan titik akhir. Enter. Okey. So lepas pada tu awak boleh buang lah dia punya line panduan ni kan. Nanti awak boleh buang. Nak buang sekarang pun boleh. Okey. So ini adalah stair. So sekejap. Saya tukarkan dia jadi shape model. Okey. Dah nampak. So line ni dah boleh buang. Line yang bawah ni pun dah boleh buang. Okey. Dah buat tangga lah. Okey. So tangga di atas saya letakkan dia di bawah struktur atas. Okey, tekan je okey. Tangga bawah saya letak sebagai struktur bawah lah. Okay. So nanti kalau saya viewkan struktur bawah, ada sekali dengan tangga lah. Struktur atas macam tu. Okay, so sekarang ni apa pula lagi yang tertinggal adalah kita nak buat ada dua perkara lagi yang tak buat, grating dan juga railing. Grating adalah plate lah, kalau kat sini kita kenal sebagai plate. Jadi saya buka balik grid untuk main deck. So ada plate. Macam mana nak tengok plate tu dekat mana kawasan yang dia cover? Tengok pada floor and handrail plan pada job sheet awak, drawing job sheet awak. Okay. So kita nak setting plate. Macam mana nak setting plate? Tak ada setting plate di sini, cuma kita ada, kalau dah tekan dekat sini ada keluar lah setting plate. So kita buka dia punya setting dekat dalam drawing. Awak boleh tengok grating detail. So jenis dia adalah grating. Okay, bukan plate. Standard ASTM A242. Thickness dia ada dah kat situ 30. Hash pattern net. Hash scale 50. Okay. So yang ini saya pilih dia punya asal lah. Okay. Saya pilih dia punya setting yang macam ni lah. Ni pilih bottom, yang ni pilih rectangular. Tekan create. So saya createkan dulu ni ke sini. Okay, dah boleh nampak. Kalau tak nampak mungkin awak pakai line model. Okay, line model dia tak nampak. So bila tekan shape ni dia nampak lah. Okay. Seterusnya benda yang sama juga buat untuk, kalau ikutkan pada main deck, dia tak cover grating di sini. So sini kosong. Jadi janganlah buat kat situ guys. So buat macam ni. Okay. Okay. So sini dia kosongkan. Jadi bila saya buka apa-apa pun saya masukkan dulu dalam structure layer. Okay. So nanti kalau saya buka nanti nampaklah. Okay, tujuan kenapa saya pilih titik tengah tadi yang masa buat structure tu kan, yang titik atas ni kan, titik tengah di atas, sebab saya nak letakkan grating ni di atas beam. Kalau pilih titik tengah, grating ni berada di titik tengah nanti. Macam itulah. Okay. Next kita buat untuk tingkat atas. So saya dah masukkan dah. So saya boleh hide kan. Ni saya buat top pula. Untuk top semua dipenuhi dengan grating kecuali yang kotak kecil ni. Jadi apa dia punya setting,
tengoklah pada dia punya data drawing. Saya tengok sama sahaja dia punya setting. So tekan create. Okay. Okey, siap. Dah siap. Kita masukkan dalam structure. Okey. So, kita buka kedua-duanya. Nice. Cantik. Okey, cantik. Kedudukannya sudah sempurna mengikut pada lukisannya, kecuali satu saja yang tak buat lagi adalah penghadangnya. Faham tak, pasal-pasal jatuh. Okey. So, macam mana nak buat penghadang dia ni? Ataupun kita panggil railing ni. Okey. So, saya matikan dulu macam biasa. Saya pilih untuk guna main deck dan saya tukar kepada line model dahulu supaya mudah untuk saya pilih point nanti. Okey, saya pilih railing setting. Seperti biasa, railing punya setting pun ada dinyatakan dalam stair detail, handrail detail. Sila rujuk pada handrail detail. Handrail height, handrail height 1100. Okay, betul. 550 ni kosong, 120, 250, 1500. Dah cantik. Seperti biasa, tekan sajalah dari sini pergi ke sini, dari situ pergi sini, sini. Okay. Ni tak ada belah sini tak ada. Pelik nanti orang nak naik tangga ke atas tak ada je. Okay, jangan pergi buat lukisan tu, biarlah logik kan. Okay, so begitu. Di next adalah bahagian bawah ni. So saya tunjuk pada shape. Okay, macam itulah kedudukan dia. Yang ni nanti sebab dia bersambung ke atas, jangan pergi tutup pula tangga ni. So, kalau saya matikan semua ni, so saya boleh pilih handrail dia. So, saya masukkan ke dalam main deck. Okay. So sekarang ni kita pergi ke top deck pula. Tukar kepada line model. Setting biasanya sama sahaja. Jadi kita start settingnya di sini. Naik. Okay, sekejap ya. Saya nak tengok handrail dia ni betul ke tidak, apa yang saya buat. Okay, dia pergi ke sini, dia pergi sini, turun. Kenapa tu?
Mana point intersection ni? Saya buka grid lah. Okay, saya buka grid, lebih mudah untuk buat kod. Okey, tutup balik grid. Saya dah buat memang dalam layer yang betul. Okey, selesai semua lukisan pada job sheet 1. So, ini adalah keseluruhan job sheet 1. Okey. Boleh tengok view. Awak boleh comparekan view adalah dengan lukisan tadi. Okey, contoh macam looking to north, bermakna awak berada di south. So, sepatutnya lukisan dia sama. Looking to east, maknanya awak berada di west. Sama ke tak lukisannya? Okey. Daripada top. Okey. Daripada top sepatutnya awak nampak begitu. Okey. Apa lagi? So, apa lagi? Kita save lah lukisan kita. Okey, kita save. So, selesai sudahlah chapter lah pula. Job sheet 1. Selesai sudah job sheet 1. So, sekiranya ada persoalan, awak boleh bertanyakan kepada pensyarah masing-masing. Okey. Video ni di-share, akan di-share kepada semua. Jadi harap membantu dalam membuat report. Saya dah tunjuk satu demi satu punya setting. Macam mana nak buat grid, macam mana nak buat beam, macam mana nak buat footing, kolom, tangga, handrail. Okey. Pastikan awak faham koordinat. Pastikan awak faham pandangan ke utara, maknanya awak dari selatan. Pandangan ke barat, bermaknanya awak dari timur. So, kena faham tu, konsep tu dulu. Kalau tak, saya tak recommendkan untuk awak teruskan dulu lukisan ni. Sila fahamkan konsep penggunaan arah tu dulu. Okay, ataupun kita panggil kat sini WCS ni, koordinat sistem. Okay. Itu sajalah untuk video kali ni. Saya selesaikan job sheet 1 ni dalam lebih kurang daripada sejam. Okey. Kalau saya boleh buat, awak pun boleh buat. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.